Baik, kita teruskan hari ini kita belajar hadis. Di sini ya bab Kitabul At'imah, maknanya dari hal makanan-makanan. Ya, kitab menerangkan tentang makanan-makanan. Ya, hadis hari ini hadis 1348. 1348. Siapa boleh baca? Silakan. 1348 ya, boleh baca? Sila. Dari Anas tentang Hisham Arna. Dia berkata, pada Ya. Dari Anas tentang kisah. Jangan tebal-tebal sangat sebut kisah. Cakap Arab tu kisah. Itu Arab dia tu kof sota. Kisah. Ya. Tentang kisah. Bahasa Arab kan kof, kisah kan. Jadi kita kisah. Baik ya, 1348 catatkan hadis sah. Matan boleh makan arnab. Hukum halal. Boleh catat ya. Yang saya sebut tu hadis sah. Matan boleh makan arnab. Itu kena tulis tu. Hukum tulis halal. Diterangkan katanya, pernah salah seorang sahabat bernama Abu Talha menyembelih arnab. Dan pangkal arnab itu dikirim kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah. Dan baginda menerimanya. Penerimaan baginda itu membuktikan bahawa arnab itu halal untuk dimakan. Ya. Jadi dihadiahkan kepada Nabi peha arnab. Ya. Tak tahulah 4 peha ke 8 peha ke, tapi ya dihadiahkanlah kepada Rasulullah. Rasulullah pun terima. Itu nak menunjukkan daging arnab itu halal. Tinggal lagi kita ni tak terbiasa makan daging arnab. Ya, di Indonesia ya ada tempat mereka memang gemar ya makan daging arnab. Ya. Kita ni benda ni halal tapi kerana kita tak biasa. Ya. Dulu promosi dipromosikan ya tentang apa daging arnab. Satu masa tu macam-macam lah, ada sate arnab dan berbagai-bagai dibuat. Ya, orang nak cubalah. Tapi nampak sekali. Ya, lepas tu dah slow dah. Ya. Jadi orang kita ni tak biasa. Sebab apa? Pandang arnab nampak kucing. Itu punca dia. Pandang arnab nampak kucing. Ya. Jadi tak lalu nak makan. Macam tu ya. Tapi jangan bila tak lalu kita tak lalu nak makan tu kita jangan katakan haram. Itu salah lah. Ya. Okey, kita teruskan lagi 1349. 1349. Siapa nak baca silakan. Sila.
beliau dan disahkan. Ya, boleh catatkan dulu ya. Hadis 1349. Hadis sah. Matan dilarang membunuh 4 macam binatang. Dilarang membunuh 4 jenis binatang. Cantik ya, 4 jenis binatang. Bracket, tetapi tidak berarti, dalam bracket, tetapi tidak berarti haram dimakan. Hukum halal dimakan. Jadi hadis ini melarang bunuh binatang, 4 jenis binatang ini. Tapi bukan menunjukkan bahawa ia haram. Ya, tidak menunjukkan ia haram. Dalam hukum dia termasuk halal. Ya. Hanya kita tak biasa. Tak biasa makan. Jadi kita tak boleh katakan itu haram. Iaitu namlah. Namlah ni semut. Ya. Kalau nak makan. Kalau dah tak ada pilihan lain nak makan semut, makanlah. Tapi sekarang pilihan banyak. Ya, apa nak makan semut pula. Tapi hanya segi hukum. Ya. Mungkin setengah tempat dia makan telur semut. Ya. Telur semut tu dimakan. Ya. Ya. Kita yang tak biasa, dia orang macam kacang dia makan. Kemudian nahlah. Nahlah ni lebah. Ya, lebah ni juga dilarang kita bunuh. Ya, tetapi bukan dia artinya haram. Wal hudhud dan burung hudhud. Ya. Kita nampaknya tak jumpa burung hudhud kat sini, tapi yang jumpa burung bud-bud. Bud-bud adalah. Tahu kan burung bud-bud ya? Selalu orang buat ubat. Ubat bud-bud, minyak bud-bud. Kalau orang ingat lah, kalau tahulah. Tapi hudhud tak jumpa yang macam mana ya. Kemudian wasurat dan dikatakan surat ya. Surat ni katanya sejenis burung pipit atau orang panggil burung gereja. Ya. Artinya kita tidak boleh bunuh dia. Ya. Habis kalau dah terlampau banyak semut kat rumah macam mana? Penuh semut. Nak tidur dengan semut ke? Ya. Nak tidur dengan semut ke? Ya. Maknanya kita bunuh tu janganlah seksa, iaitu dengan membakar ataupun dengan menyiram air panas. Ya. Kalau kita spray tak apalah, spray. Ya. Jadi dia cepat mati juga. Jadi kalau membunuh dengan dilarang tu membunuh dengan apa? Dengan api ataupun dengan air panas tu dilarang. Ya. Jadi kena ingatlah, kita kadang suka membunuh binatang tu dengan api. Terkadang juga dengan air panas. Ya. Jangan gunakan tu. Selain daripada tu boleh. Ya. Kalau ada spray je. Ya. Dah terlampau banyak. Ya, tak sanggup nak tidur pun dengan semut. Contohnya. Ya. Tak sanggup tak. Jadi kita jangan menyeksa dia. Ya. Bunuh-bunuhlah, jangan seksa dia menggunakan api ataupun dengan air panas. Ya. Baik, satu burung apa? Burung gereja. Ya. Tengok kamus ni lah nanti, tengok kamus. Ya. Tengok kamus. Ya. Burung gereja.
Ataupun Google je lah. Yang pandai Google tu Google je. Nanti nampak dia punya bentuk burung tu. Google je. Eh? Ala wallahu alam. Ya entah tidak. Tak pasti. Tapi boleh juga Google lah, tengok Google pula. Apa burung hut-hut ni? Ha? Yelah cari ya. Kalau berapa belalah. Nah itu ada kisah tu Nabi Sulaiman dengan burung hut-hut. Ada kisah dia. Boleh hantar surat lagi. Baik kita sambung lagi hadis 135. Siapa nak baca? Ada yang baca tapi tak clear. Suara tak clear. Okey. Tak tahu siapa tadi. Tapi suara tak clear. Ulang. Okey. Okey. Ya. Arabnya dobuk. Dobuk. Dot ba ain tu dalam Arabnya tu. Alif lam dot ba ain. Dobuk. Bukan labu ya. Bukan labu, dobuk. Dobuk ni dia macam kancil. Dia sejenis binatang buas juga, tapi dia macam kancil. Disebutlah dobuk. Baik, kita catatkan dulu hadis 1350. Hadis sah. Catat ya, hadis sah. Matan boleh makan dobuk. Dot ba'ain, dobuk. Boleh makan dobuk. Bracket Hyena. 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 Hina. Hyena. Hena. Hukum, catat hukum halal. Dia ni ikutkan dia macam kancil ya. Bukan macam anjing. Dia macam kancil. Dobuk namanya. Dia termasuk binatang buas, tapi dia punya bentuk tu macam kancil. Macam kancil, bukan macam anjing ya, macam kancil. Ni dikatakan katanya halal ya, halal dimakan. Okey, kita teruskan lagi 1351. Siapa nak baca? Silakan. Dari siapa ulang-ulang, siapa yang baca tadi pun boleh baca lagi. Okey, sila.
Ya, 1351 hadis lemah. Hadis lemah. Matan, diharamkan makan landa. Diharamkan makan landa. Itu matan tu mana isi kandungan hadis. Ceritanya macam tu. Hukum halal. Orang mana? Yalah, boleh. Ya. Hadis ini dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai alasan ataupun hujah untuk jadikan sebagai dalil. Jadi isi kandungannya menerangkan tentang landa. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis dhaif atau hadis lemah. Jadi artinya bahawa yang dikatakan dalam hadis ini bahasa Arabnya disebut kunfus. Kunfus tu maknanya landa. Jadi artinya landa ini hukum dia halal. Mana boleh dimakan. Di negara kita ni pun ada di antara masyarakat yang makan landa. Jadi tak ada salahnya landa tu. Landa ni dia makan semut, dia suka makan semut, anak-anak. Lagi 1352. Siapa nak baca? Dari sila. Hadis 1352 hadis sah. Hadis sah. Matan, dilarang makan binatang yang suka makan kotoran. Dan dilarang minum susunya. Hukum haram arodiyun. Tulis arod, AROD, IYYUN. Arodiyun. Dalam braket mendatang. Dalam braket mendatang. Maknanya haram ini bukanlah sebagaimana haram mutlak Quran. Tapi haram ini adalah haram yang dikatakan mendatang. Apa yang dimaksudkan iaitu lebih baik kita tinggalkan. Sebab binatang ini dia suka makan kotoran. Jadi bila makan kotoran maknanya benda yang binatang yang dianggap sebagai tidak baiklah untuk dimakan. Begitu juga diminum susunya. Jadi haram ini bukan sememangnya haram Al-Quran, bukan haram mutlak.
Ya. Sebab haram mutlak itu dah tentu ya ada di dalam ya Al-Quran. Ya, dalam beberapa surah, termasuklah ya surah yang disebut tadi, ya surah An'am ayat 145 contohnya. Ya. Itu dah tentu disebut apa yang haram. Ya. Yang haram itu ada 4 ya, dalam Quran, dan ada 4 surah. Ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah An-Nisa, surah Al-Maidah, dan ada surah ya Al-An'am ayat 145, dan juga ada pada surah ya An-Nahl ya. An-Nahl. Jadi ada 4 surah, dan 4 surah ini juga menerangkan yang haram itu 4 ya, itu haram mutlak mengikut Quran. Jadi kalau Nabi haramkan tu, lebih baik kita tinggalkanlah. Mana banyak binatang lain yang boleh kita nak makan. Ni. Kalau ya ikutkan ya Nabi, ada beberapa jenis yang tidak boleh dimakan, termasuk binatang yang makan kotoran. Ya. Binatang yang makan kotoran atau makan najis. Jadi binatang ini tidak boleh dimakan. Itu lebih baik tinggalkan. Binatang yang hidup dua alam, ya. Itu pun Nabi sendiri sebutkan, binatang hidup dua alam. Jadi dua alam ni maknanya dua-dua kuat ya. Macam penyu. Penyu ni dua-dua kuat. Maknanya di air lama pun dia boleh tahan, dan dia duduk di atas daratan lama pun dia boleh tahan. Jadi dia mempunyai dua alam. Kalau seandainya dia satu alam, hanya alam yang kuat mana? Contohnya alam yang kuat itu di air. Tapi di darat, ya, dia tidak kuat. Tapi boleh hidup. Macam ikan sembilang. Ikan sembilang kalau di darat, ya, dia masih boleh hidup lagi. Lama hidupnya. Tapi tak boleh selama di air. Dia juga boleh mati. Ya. Tapi maknanya dia bukan dua alam namanya. Ya, ketam batu pun macam tu juga. Ya, dia sebenarnya lebih kepada air, bukan kepada darat. Di darat dia boleh hidup, boleh jalan, boleh apa lagi, ya, tapi tak boleh lama, macam ikan sembilang. Jadi ya, yang dimasukkan dua alam ni dua-dua kuat. Di air sama lamanya, di darat sama lamanya. Tapi bila telur penyu halal pula. Ya. Agaknya dipahamkan telur penyu tu satu alam, ya kan? Boleh dimakan telurnya, ya. Penyunya tak boleh makan. Ya. Okey, ya, selain daripada belangkas, dia satu alam. Dia di darat dia mati. Dia di laut. Nabi kata, ya, lautan itu ya halal bangkainya dan darahnya. Ya, apa maksudnya? Semua binatang di lautan itu halal. Ya, halal bangkainya dan darahnya. Itu terkadang ya orang terlampau terlampau apa nak katakan ya, taksub sangat ke apa, ya, terlampau mengkaji sangat. Terkadang sampai ya, macam contoh ikan rebus ya. Ikan rebus katanya kita tak boleh makan. Ya, sebab dia rebus dengan najis-najis dia. Ya. Kita kadang ya terpesona lah dengan cakap-cakap macam tu. Jadi sebenarnya Nabi kata ya lautan itu halal bangkainya dan darahnya. Artinya
Ya, seluruh bangkai terikan dan termasuk bangkainya dia, ya. Maknanya itu adalah halal kalau nak makan, ya. Itu maksud dia. Jadi ya kita terkadang macam itulah. Yang haram ni, kita nak tahu ikan rebus haram ni. Kalau nyata rebusan itu memang direbus dengan tulang-tulang khinzir atau tulang-tulang babi. Ya. Kalau dan nyata memang direbus ikan rebus tu daripada tulang babi, rebusan tulang babi, artinya itu baru haram. Tapi kalau yang buat orang Muslim, ya, dia rebus, ya, menggunakan tulang-tulang, ya, lembu contohnya, tulang ayam contohnya, ya, maka tidak ada salahnya. Walaupun direbus dengan taik-taik dia, halal, ya. Jangan kita katakan haram. Itu salah, ya. Tinggal lagi kita ni kalau nampak taik ikan ni, kita tak senang lah. Tak senang tu bukan makna haram, ya. Ada orang suka makan taik ikan tu, ya. Dia suka, ya, kita tak suka, ya. Itu je lah, ya. Jangan terus kita hukumkan, oh haram ni sebab di apa dengan, ya, dengan najis-najis, direbus dengan najis-najis dia, salah tu, ya. Menghukumkan macam tu salah, sedangkan ikan tu halal, ya. Dan begitu juga, begitu, ya kakak. Yang mana tu? Yalah, kotor, kotor. Kambing, ayam, ayam tu dia kalau dilepaskan dia bukan taik yang dimakan, mana semua dia makan yang apa, di bukan sejenis saja. Ini macam yang makan hanya najis saja. Contohnya misal kata cacing ke, ya, atau binatang-binatang lain yang memang makannya najis saja. Itu tidak boleh lah, ya. Contoh kalau babi, ya, babi ni dia kenapa perlu dibersihkan hari-hari kandang dia? Sebab najis dia kalau tak dibersihkan dia makan. Itu pengutur dia. Babi tu, ya. Itu jenis yang makan betul makan najis. Sebab itu siapa bela babi ni, ya, dia punya kandang, keliling kandang tu licak, ya. Sebab dia perlukan simbahan ataupun dibersihkan kandang dia, kalau tak dimakan. Nak kena pancut hari-hari dia punya najisnya. Itu jadikan kotor, ya. Sungai-sungai tercemar, longkang-longkang tercemar. Ya, kita kalau bela lembu tak adalah sampai, ya, tercemar sungai dan perparitan. Tapi ya, bela babi semua habis, ya. Tercemar lautan, sungai dan juga perparitan. Baik lagi, yang Nabi haramkan, ya, yang kita tahu ialah binatang yang bertaring. Binatang yang bertaring, ya, binatang yang makan menyambar. Binatang yang makan menyambar. Itu termasuk yang diharamkan. Sifatnya binatang menyambar dengan binatang yang makan mematuk seperti burung tekukur, ya, dia mematuk, kan cantik, ya. Ya, yang menyambar tu kan sifatnya, ya, tak berapa cantik. Jadi, ya, eloklah ditinggalkan, yang dimakan. Yang binatang bertaring seperti rimau, ya, serigala dan sebagainya semua bertaring. Yang macam tu kan sifat binatang tu tak menarik, tak cantik. Cuba tengok pada kancil, ya, pada rusa, kan sifatnya cantik, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi hadis tadi, hadis 1352, sekarang 1353. Siapa nak baca? Okey.
Ya. Okey, catatkan 1353 hadis sah. Matan keldai hutan boleh dimakan. Hukum halal. Hutan mana Rasul masuk ni? Ya. Jadi keldai hutan ni dikatakan sebagai keldai liar lah. Ya, keldai liar. Bukan dipunyai. Mana dia jadi liar. Itu maknanya halal. Habis keldai yang dibela tak halal ke? Sebenarnya halal. Hanya Nabi pernah mengharamkan keldai. Ya, mengharamkan makan keldai. Satu puncanya kerana dah pupus. Jadi dah pupus, mana-mana negara pun, mana binatang yang dah pupus akan jadi binatang yang diharamkan untuk dibunuh atau dimakan. Yang kedua, Nabi haramkan keldai itu belum dibagi lagi sebagai harta rampasan perang. Jadi Nabi haramkan. Bukan maknanya keldai itu haram. Tak. Nabi haramkan punca tu. Satu, semasa peperangan belum dibagi lagi keldai itu sebagai harta rampasan perang, belum dibagi, haram dimakan. Yang kedua, kerana pupus. Berlaku kepupusan. Itu diharamkan makan. Itu kena fahamlah. Bukan maknanya keldai itu haram. Tak. Bila dah banyak balik, tak adalah haram lagi. Baik, 1, 3, 5, 4. Siapa nak baca? Laju. Apa ni? Jauh sangat bunyi suara tu. Siapa yang baca tu? Tak dengar. Sayup je. Macam dekat kota mana? Baghdad ke? Tak sayup baca. Cuba dekatkan dengan mic. Cuba dekatkan dengan mic dia. Okey tak? Okey. Kita perlahan-lahan dengar. Pasang telinga. Okey. Okey, sila. Okey. Yang matan dengan hukum kenapa beza? Matan ni isi kandungan. Isi kandungan hadis tu. Kalau dia kata isi kandungan hadis tu haram makan apa tadi? Diharamkan makan apa tadi? Keldai. Bukan keldai, landak. Landak. Contohnya hadis itu isinya tak boleh makan keldai, landak. Hukum halal pula. Jadi kita nak tahu apa hadisnya. Hadisnya dhaif. Hadis lemah. Jadi hadis lemah tak boleh jadi hukum. Jadi tak boleh dijadikan sebagai alasan landak tak boleh makan. Tak boleh. Itu makna matan kena ikut isi yang ada dalam hadis lah. Itu nama matan. Yang kita nak tengok hukum dengan hadis. Hadisnya apa? Kalau hadis sah, boleh. Tengok hadis dengan hukum. Matan tu jangan dikira sangat. Ya.
Ya, betul, betul. Adik kuat atau adik lemah. Macam tu. Ya. Yang kedua, yang empat. Empat tu hadis ke Quran yang saya sebut tadi? Quran. Ya. Quran ya, pada surah Al-An'am tadi ya. Contoh Al-An'am. Surah Al-An'am saya ayat 145. Ya. Siapa yang buka Al-Quran, cuba buka Suratul An'am ayat 145. Ya. Hmm. Ha. Ada tak? 145. Itu dalam Quran saya kata tadi ya, ada 3 surah ya, ada empat surah, sorry, ada 4 surah yang surah-surah ini semua berkaitan dengan haram ya. Quran memberitahu tentang haramnya ya, binatang-binatang. Jadi ya, hal itu perlu diketahuilah ya. Kalau surah Al-Maidah ni ayat 3. Kalau nak catatkan ya, boleh saya bagi tahu nombor ayat dia. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 3. Yang ketiga, surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 145. Yang akhir Suratun Nahli ayat 115. Bukan Namli ya, Nahli. Ada satu surah namanya Nahli. Nahli itu lebah. 115. Jadi surah-surah ini ya, surah yang menerangkan tentang haram 4 perkara. 4 jenis lah. Boleh saya sebutkan contoh dalam surah Al-Baqarah ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ya, wama uhilla lighairillah. Itu maknanya ya dalam surah Al-Baqarah. Sesungguhnya tidak lain diharamkan kepada kamu bangkai, darah, darah, kemudian daging babi. Yang keempat, dan apa jua yang disembelih untuk selain Allah. Dan apa jua yang disembelih untuk selain Allah. Dikatakan sebagai haram. Ya. Semua menerangkan tentang 4 ni. Bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Bangkai itu ya, yang tak sempat disembelih lah. Terkena langgar, mati. Terjatuh, mati. Tercekik, mati. Ya, terpukul, mati. Semua itu dikira sebagai bangkai. Ya. Darah tu, kadang orang tak faham darah ni. Darah maspuhah. Ya, mengikut surah Al-Maidah tu darah maspuhah. Maspuhah ni darah yang mengalir. Orang musyrikin dulu, dia kalau sembelih, dia akan tada darah tu. Orang kita pun dulu ada teringat, orang-orang kita lah, orang-orang lama lah. Bila waktu korban kan banyak darah kan. Jadi masa tu ditadah dengan baldi. Darah tu penuh. Ya, baldi-baldi tu. Tak tahu buat apa, kata buat lengkong ke apa. Ya.
Dia buat buat jelly, buat lengkung. Ya. Lepas tu ya, darah tu digoreng, jadi jelly, dah kental, digoreng, dia dah macam hati. Terkadang setengahnya darah tu disimpan untuk campuran masakan. Yang darah ni haram ya. Darah yang sengaja ditadah tu mengalir tu haram. Tapi kalau darah yang memang sikit-sikit melekat pada daging tu, kita terus lapar, terus gulai contohnya, tak payah basuh, ada darah-darah sikit macam tu yang melekat, itu bukan haram ya. Orang kadang salah faham, bila disebut darah, maka dicucilah daging tu, ya sampailah apa? Sampai tak keluar merah lagi, dah pucat, ya pucat daging tu. Ya. Lala makan macam kita segerap ya. Ya. Jadi bukan tu ya. Kena faham tafsiran dia. Tafsiran dia darah yang sengaja ditadah, mengalir tu ditadah, kemudian darah tu digunakan untuk makanan. Tu baru haram. Ya. Daging babi itu yang terkenal lah. Kemudian binatang-binatang apa-apa yang halal pun kalau disembelih untuk selain Allah, tujuannya untuk buat semah. Ya, contohnya untuk buat persemahan. Itu haram walaupun dagingnya binatangnya lembu atau kambing. Atau untuk pemujaan, halau hantu dan sebagainya. Ya. Itu sembelihan haram. Bukan untuk Allah. Ya, tapi untuk pemujaan hantu. Ya. Jadi haram. Ataupun sembelihan tadi untuk buang sial. Kena sembelih binatang untuk buang sial. Itu juga adalah haram dimakan. Baik, ada faham tak? Siapa yang menyoal tadi? Faham tak? Datuk, faham tak? Apa maksud ayat yang dikatakan akan dikeluarkan oleh Tuhan kecuali yang sama dan dihadirkan apa maksud dikeluarkan dari empat Ustaz? 4 tu ada tak kat kulit tu? Ada dalam kat kulit ada tulis tak? Di kulit di kulit ada tak nama-nama tu? Yang 5, yang 4 tak ada ya. Jadi yang dikeluarkan yang 4 ni yang 4 ni maknanya ialah imam hadis. Contohnya Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i. Pertama Abu Daud, kedua Ibnu Majah, ketiga Tirmizi, yang keempat Nasa'i. Jadi ringkasannya ya, dikatakan diriwayatkan oleh imam yang 4. Mana semua imam ni 4 ni mengeluarkan atau meriwayatkan. Ya. Arba'ah ada pun. Penat menulis tadi. Ada pun. Penat menulis. Ya. Imam yang 4 ya. Kalau paling ramai dikeluarkan oleh imam yang 7 contohnya. Yang 7 yang atas sekali lah. Itu semua ada. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i. Itu semua. Mana semua meriwayatkan hadis yang sama. Okey, sama siapa lagi? Siapa nak baca lagi? Hadis ke berapa tadi? Kita berhenti. Okey, 1, 3, 5, 4. Siapa nak baca? Silakan.
Muttafaq alaih itu siapa? Bukhari Muslim ya. Muttafaq alaih itu ada dua tu lah. Muttafaq tu mana disepakati, mana muttafaq. Alaihi atasnya. Mana disepakati atasnya. Asalnya Bukhari Muslim meriwayatkan. Kemudian imam-imam lain sepakat menerima. Jadi itu dia disebut muttafaq alaihi. Kalau Bukhari Muslim saja kadang disebut ya riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau muttafaq alaihi, Bukhari Muslim meriwayatkan tapi imam-imam lain sepakat, setuju. Macam tu. Itu disebut muttafaq alaihi, ya. Okey, catatkan hadis 1354 hadis sah. Catat ya, 1354 hadis sah. Matan boleh makan kuda. Hukum halal. Kita ni halal. Kita ni tak ternak kuda, ya, dan kita pun tak terbiasa dengan makan ya daging kuda. Ya, tapi kalau kita dengan suasana ya demikian mungkin ya kuda itu menjadi makanan kebiasaan kita. Macam mana kebiasaan kita makan daging lembu, daging kerbau, ya. Jadi kuda ini ya hukum dia halal dimakan. Dia juga boleh jadi kenderaan dan dia juga halal dagingnya. Ya, tempat-tempat lain mungkin kuda ini jadi makanan resmi mereka, tapi kita ni tak biasa. Ya. Mungkin kalau ada pun mahal kot ya, harga daging kuda ni. Ya. Ada pun. Okey. Jadi ada orang yang pernah makan sedap. Yang lain kalau nak ingin order. Online daripada Indonesia datang. Daripada Indonesia datang ya. Oh ya, tapi di Indonesia pun memang di sana ada makan. Daging kuda. Ada satu daerah tu memang di pasar-pasar pun jual daging kuda. Ya. Di Indonesia. Ya. Artinya kalau sembelihan tu orang Islam halal lah. Khawatir di Indonesia ni kadang ada yang menyembelih tu bukan orang Islam. Ya. Itu kenalah tanya-tanya untuk sahih dia. Khawatir kalau nak rasa pula bukan sembelihan orang Islam, tu haramlah jadinya walaupun kuda tu halal. Ya. Okey, sambung lagi 1355. Silakan. Dari Ibnu Abbas, dia berkata telah diurangkan diharap oleh sahabat-sahabat dan diharap diharapkan Rasulullah SAW. Okey, catatkan. Catatkan ya. Hadis 1355 hadis sah. Matan boleh makan biawak. Hukum halal. Hukum halal. Jadi ya dikatakan di sini ialah dob. Ya. Dob ni adalah biawak, sejenis biawak yang ada di padang pasir. Ya, bukan biawak kita. Biawak kita ni banyak makan bangkai. Ya. Jadi ya di sana dob tu biawak padang pasir. Ya. Dia bukan jenis biawak yang tempat kita makan bangkai, bukan. Ya. Jadi oleh kerana Al-Quran itu mengatakan hanya 4 perkara saja yang haram. Kalau seandainya biawak itu tidak termasuk dalam yang diharamkan oleh Nabi contohnya,
Kalau sanggup nak makan, makanlah. Itu sajalah cerita dia. Tapi jangan kita kata itu haram. Ya. Jadi rasanya orang-orang kita tak adalah makan biawak yang ada tu. Sebab makanan lain banyak lagi. Kecuali kat negara kita dah tak ada makanan. Sana sini biawak, sana sini biawak. Nampaknya kita makan biawak lah nampaknya. Dah tak ada makanan lain. Pilihan banyak sekarang ni. Buat apa nak makan biawak? Itu soalan dia. Ingat tak? Bahawa babi itu kan haram. Tapi paman itu ghairu baghin fala isma alaih. Barang siapa terpaksa tidak melampaui batas, maka tiada dosa atasnya. Itu ayat Quran tu. Walaupun babi itu haram. Tapi kalau dah terpaksa, tak ada makanan lagi kecuali itu, kita boleh makan untuk hidup. Bukan melampaui batas, berbekal-bekal penuh peti ais untuk seminggu. Itu hanya untuk hidup sahaja. Itu kalau ada hadis yang mengatakan demikian. Tapi bukan artinya tak makan tu haram. Persoalannya Rasul tak makan bukan artinya haram. Mungkin ada setengah kita nak dalam hidangan ada, tapi dia ambil kuah je, contohlah. Dia tak makan, dia ambil kuah je. Dan dia tidak mengatakan haram. Okey, satu lagi hadis. Siapa nak baca? Okey. Ya, catatkan. Hadis 1355, hadis sah. Sorry. 1356 hadis sah. Matan, dilarang membunuh katak. Dilarang membunuh katak, tidak bererti dilarang makan katak. Tidak bererti dilarang makan katak. Hukum halal. Katak satu alam ya. Dia air dia menyelam je. Dia tak hidup seperti ikan. Dia menyelam je. Baik. Nanti kerana binatang yang haram untuk dimakan telah ditetapkan oleh Allah seperti dibicarakan dalam hadis 1344 dan 1345. Maka daging katak tidak termasuk binatang yang diharamkan. Adapun membunuh katak bukan untuk dimakan, tetapi sekadar untuk dicampurkan dalam ubat. Maka Nabi mengharamkannya. Larangan Nabi SAW ini bukan boleh jadi dimaksudkan ialah untuk mencegah orang-orang berlumba-lumba membunuh katak tanpa keperluan untuk dimakan. Jadi kita diharamkan membunuh sewenang-wenang katak. Tak tahu katak ini Nabi larang membunuh kecuali kalau ada keperluan. Untuk dijadikan sebagai ubat ke tak apalah. Ada keperluan tapi sengaja bunuh tu dilarang.
Dan di mana ya, ada bangsa yang dia makan katak ya, tapi bukan katak puru, bukan katak yang kita tengok di tempat kita kecil-kecil. Katak dia besar-besar. Ya, peha dia macam peha burung atau peha ayam. Ya. Ha. Ya, jadi kalau orang tak biasa ingat peha ayam ni atau peha burung. Ya. Kalau di Indonesia tu memang dia segolongan memang yang makan katak ni. Ini katak dia besar-besar. Ya, bukan kecil ya, bukan kecil katak dia besar. Ya. Jadi kita ni tak biasa, tak payahlah makan nanti muntah pula. Ya. Jadi banyak pilihan lain. Ya. Tinggal lagi yang kita tak suka, jangan tuduh haram. Itu salah. Ya. Kalau yang kita tak suka, jangan kita tuduh itu haram. Kecuali yang diharamkan. Ya. Kalau baca 4 surah tadi, 4 surah Quran yang saya bagi ayat tadi, baca kat situ tak termasuk katak pun. Kalau dibaca dalam hadis Nabi yang Nabi haramkan tak termasuk katak pun, termasuk dalam dua alam tak ada. Yang dua alam tu yang sama-sama berat. Ya. Alam dia. Macam katak dia hidupnya dia di atas air, dia bukan dalam air. Ya. Siput babi. Sebenarnya siput babi dia memang dia ada negara-negara yang memang betul-betul siput babi ini dibela. Ya, katanya macam Jepun dia bela siput babi ni, dia ekspor ke negara Arab. Ya. Negara Arab, ya. Jadi ya, dia orang makan siput babi, kita tak makan sebab ujungnya ada babi. Ya. Kalau disebut siput darat mungkin kita makan ya. Sebab kita dah tersebut siput babi. Jadi kita tak makan. Maknanya dia tidak termasuk dalam binatang yang diharamkan. Kecuali kalau beracun saja. Kalau tak tahu. Ya. Mana binatang-binatang yang halal pun, ya sebenarnya kita ni dia boleh makan kecuali kalau dia beracun. Macam ikan buntal. Ikan buntal ni dia ada racun. Tapi ada setengah tempat macam orang Sabah dia tahu mengolah ikan buntal ni dia makan. Ikan buntal. Ya. Kita ni memang tak makan lah ikan buntal tu. Ya. Dan ikan buntal ni memang ada racun dia. Kalau salah akan tak pandai memang boleh maut boleh. Itu maknanya yang kita benci tu janganlah kita kata haram. Kalau tak ada dalil. Yang ada dalil, ya haram tetaplah haram. Ya. Baik ya, akan datang bab lain pula ya. Ada bab baru lagi iaitu bab soidi wa zabahi, iaitu tentang buruan dan sembelihan. Akan datang ya. Bid'ah. Bid'ah ni, bahasa bid'ah ni maknanya perkara yang tidak wujud zaman Rasul. Zaman Rasul itu baru disebut sebagai bid'ah. Bid'ah ni maknanya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Bahasa bid'ah tu, bahasa Arabnya, bid'ah maknanya ya mengadakan sesuatu yang tidak ada
contoh sebelumnya. Artinya contoh-contoh tu tak ada zaman Nabi, itu dihukumkan sebagai hukum bid'ah. Jadi hukum kan ada haram, ada halal, ada makro, ada harus, ya, atau sebut mubah, makro, dan ada hukum disebut bid'ah. Jadi bid'ah ni apa-apa yang tidak ada contoh sebelumnya itu dikatakan sebagai bid'ah. Tapi kalau orang buat, itu bukan ibadat, tapi namanya adat. Tapi kalau orang tu buat juga, tapi contoh Rasul tak ada, orang buat. Ya. Itu maknanya kalau tidak ada syirik, ya, perbuatan itu dikatakan sebagai adat, tidak ada pahala. Adat tu. Ya. Bukan ibadat. Itu bezanya, ya. Ibadat dicontohkan Rasul. Adat dibuat sendiri pada masyarakat itu. Diadakan sendiri oleh masyarakat itu. Itu adat. Ya. Ayat itu maksudnya begitulah. Artinya kalau tidak ada contoh daripada Nabi, kita buat, ya. Itu maknanya yang disebut sebagai hukum bid'ah. Itu makna bid'ah perbuatan kita tak ada contoh sebelumnya. Itu maknanya dikatakan bid'ah. Itu nama hukum bid'ah. Tak kiralah ibadat ke puasa ke apa ke yang tidak ada pada Nabi kita buat. Contoh macam kata kita puasa seminggu terus menerus, ya, atau disebut sebagai puasa pati geni nama dia. Ya, jadi contoh itu tidak ada daripada Rasul, kita buat. Ya, jadi hukum tu bid'ah lah, kita telah membuat satu bid'ah. Ya, kalau bid'ah itu tidak ada dalam syariat, kalau puasa macam tu hukumnya haram. Sebab dia ibadat, puasa tu ibadat. Ya. Maka jadi hukum dia haramlah beribadat puasa seminggu terus menerus. Dikatakan sebagai puasa pati geni. Ataupun kita bertapa 40 hari tanpa makan dan minum. Itu kira puasa 40 hari. Dibahasakan sebagai bertapa. Itu juga adalah haram. Sebab tidak ada dalam syariat. Ya. Bid'ah yang diharamkan. Jadinya. Bid'ah yang diharamkan. Ya. Saya hukumkan sebagai itu adat saja. Ya. Sebab zaman Nabi tak ada baca talqin. Kita baca talqin tu waktu dia katanya itu untuk mengajar orang hidup, ya. Ingatkan ngajar orang mati, ngajar orang hidup atas kubur rupanya buat madrasah. Ya. Masuk kelas online tak nak, masuk kelas atas kubur nak. Dia buatlah kelas, ya. Itulah dikatakan kelas atas kubur, ya. Ya. Tak dengar lah. Cuba oleh siapa? Dekatkan dengan mic tu. Dekatkan dengan telefon tu. Cakap. Jumlah hadis keseluruhan ni memanglah, ya, banyak, ya. Kalau nak dicatat, ya, ada kena hafal kalau saya bagi tahu. Ya. Ya, ribulah, ya.
Maknanya ya, beribu-ribu lah. Tapi kita kena Bu, Bu, ya saya tak mengira, tapi kalau nak dikira tu, ya pada tiap-tiap kitab-kitab hadis yang ada, ya kalau nak dijumlahkan, tiap satu kitab tu berjilid-jilid kadang. Ya, contohnya yang kita pegang Imam 7. Ya. Imam 7 contohnya pada Ahmad. Ya, kiralah Ahmad sendiri ya dalam kitabnya ya ada berapa banyak. Bukhari berapa banyak jilid dia. Jumlah dia berapa? Muslim belum lagi jumlah dia berapa. Kan kita ada buku hadis Sahih Muslim contoh kan? Cuba kira berapa, jumlahkan. Kemudian Abu Daud, beli Abu Daud punya ada berapa? Tirmizi ada berapa? Ibnu Majah ada berapa? Nasai ada berapa? Macam itulah. Kalau dijumlahkan memang ya diterima oleh lain-lain imam lah. Jadi hadis yang sama. Sebab itu kita bila belajar Bulughul Maram ni, ya seolah-olah Ibnu Hajar Asqalani ni telah membuka 7 kitab hadis. Dibuka semua kitab 7 ni, contohnya bab air. Semua dibuka bab air. Kemudian kalau misalnya kata ada 7 meriwayatkan yang sama, maka Ibnu Hajar Asqalani ini pun tulis ya hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Mana 7 kitab tu ada. Kalau macam tadi apa imam yang 4 kan? Bermakna kita buka 4 imam ni semua meriwayatkan hadis yang sama. Itu Bulughul Maram, kelebihan kitab Bulughul Maram ni. Seolah-olah kita telah membuka 7 kitab hadis. Lebih lah. Ya. Kita bukan Al-Hafiz, kita termasuk Al-Hafuz. Al-Hafuz, dapat satu lain hapus. Ya. Tak apalah, sekadar yang mampulah kita buat kan.